Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi, saya Ania Syaira dari Zulkarnain, nombor matriks AA20067. Saya akan membentangkan berkenaan dengan abstrak oleh kajian kami iaitu gangguan kesihatan mental pelajar akibat pembelajaran secara atas talian sepanjang pandemik COVID-19. Okay, kesihatan adalah satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu mengenali tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan yang baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini bermaksud kesihatan adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat berfungsi secara efektif. Kesihatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Tiada satu kriteria yang boleh digunakan untuk membuktikan kesihatan mental yang baik. Tiada seorang individu pun yang mampu mempunyai semua ciri-ciri kesihatan mental yang baik pada setiap masa. Ia banyak bergantung kepada faktor individu, sosial dan persekitaran. Terdapat beberapa faktor sosial, psikologikal dan biologikal yang menentukan tahap kesihatan mental seseorang pada satu-satu masa. Kesihatan mental boleh terjejas disebabkan masalah sosioekonomi, pertukaran kepada persekitaran ataupun sosial secara mendadak, tekanan di tempat kerja dan penyakit fizikal. Tidak seperti masalah kesihatan mental, mereka yang mempunyai penyakit mental pula mengalami satu keadaan di mana tahap mental seseorang itu menyebabkan fungsi seharian individu itu terjejas sama ada dari segi sosial ataupun pekerjaan dan ianya memerlukan rawatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azmi akan membentangkan pengenalan kepada kajian kami. Pada masa kini, masyarakat Malaysia semakin kerap menghadapi ketidakstabilan emosi, psikologi dan kognitif sehingga menimbulkan masalah kecelaruan jiwa yang mana pada dasarnya berkait rapat dengan konflik peribadi dan polemik semasa yang dihadapi, termasuklah wabak COVID-19 yang sedang melanda ini. Rentetan itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, World Health Organization, WHO, telah mengumumkan pandemik COVID-19 ini sebagai masalah kesihatan awam dunia. Penularan wabak COVID-19 ini telah memberi impak kepada semua aspek kehidupan. Malah, transisi kehidupan norma baharu juga turut memberi kesan psikologi kepada manusia sehingga ramai orang berasa cemas, tertekan, bimbang dan takut dijangkiti wabak berbahaya ini. Walau bagaimanapun, akibat daripada pandemik ini, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara bermula pada tanggal 18 Mac 2020 yang lalu. Mana perkara ini telah menjejaskan banyak sektor utama di Malaysia seperti sektor ekonomi, sektor pendidikan dan sektor pelancongan. Hal ini demikian, sektor pendidikan tidak sewajarnya ditutup bagi mengelakkan para pelajar daripada ketinggalan dalam pelajaran. Justru, pembelajaran secara atas talian diperkenalkan di seluruh negara dengan tujuan untuk memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas secara atas talian iaitu online PDP. Seterusnya, saya akan membentangkan latar belakang kepada kajian kami. Lanjutan daripada penularan wabak COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara, para pelajar dikehendaki untuk belajar secara atas talian sama ada di Kolej Kediaman ataupun di rumah masing-masing sebagai alternatif dalam mencegah penularan wabak COVID-19. Kesannya, para pelajar menghadapi masalah tekanan perasaan maupun stres disebabkan oleh kejutan budaya dalam cara pembelajaran dilaksanakan. Sebagai contoh, pembelajaran secara atas talian dilaksanakan melalui perkongsian video, aplikasi WhatsApp, Google Meet, Google Classroom dan sebagainya. Hal ini demikian telah menimbulkan kesukaran kepada para pelajar yang mengalami masalah tertentu seperti masalah capaian internet yang lemah, masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk membeli data internet, tempat belajar yang tidak kondusif dan isu keluarga yang kurang memahami situasi yang sedang dilalui oleh para pelajar tersebut. Natijahnya, perkara tersebut telah membangkitkan isu kesihatan mental kepada para pelajar yang boleh ditakrifkan sebagai
suatu keadaan di mana seseorang individu menyinari tentang keupayaan diri tetapi tidak dapat mengendalikan tekanan atau stres dengan baik. Tambahan pula, kesihatan mental juga adalah ekspresi emosi dan ianya melambangkan keupayaan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi tekanan dalam kehidupan. Oleh itu, kumpulan kami telah menjalankan sebuah kajian yang melibatkan isu kesihatan mental pelajar melalui pencarian maklumat yang bersumberkan artikel, jurnal, media massa, rujukan internet dan melakukan tinjauan secara atas talian dengan menggunakan platform Google Form. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Mirza bin Maslizam. Saya akan menerangkan penyataan masalah, objektif kajian dan kepentingan kajian. Penyataan masalah. Penyataan masalah pertama ialah masyarakat sekarang, terutamanya golongan remaja dan pelajar universiti, tidak tahu akan tahap kesihatan mental mereka semasa mengikuti pembelajaran secara atas talian. Penyataan masalah kedua pula ialah masalah yang melibatkan kesan pembelajaran secara atas talian terhadap kehidupan harian para pelajar universiti dari segi jasmani, mental dan sosial. Penyataan masalah ketiga ialah masalah berkaitan golongan masyarakat seperti pelajar universiti yang tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi masalah kesihatan mental yang dihadapinya oleh mereka. Objektif kajian. Pertama, mengenal pasti tahap kesihatan mental terhadap pelajar universiti semasa pembelajaran atas talian berlangsung. Kedua, mengkaji kesan pembelajaran atas talian terhadap kehidupan para pelajar universiti dari segi fizikal, mental dan sosial. Ketiga, menghuraikan cara-cara untuk mengatasi masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh para pelajar. Kepentingan kajian. Pertama, untuk melahirkan pelajar yang sihat dari sudut mental, fizikal, emosi dan sosial semasa mendepani detik sukar seperti pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh negara. Kedua, untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan kesan buruk masalah kesihatan mental kepada diri seorang pelajar sekiranya tidak mempunyai kekuatan mental dan fizikal yang baik. Ketiga, untuk mendapatkan langkah penyelesaian yang efektif bagi menangani masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh para pelajar semasa mengikuti sesi pembelajaran secara atas talian. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatihah Ayu binti Ahmad Sapuan dan nombor matrik saya ialah AA200263. Dalam jurnal wabak COVID-19, pengurusan aspek kesihatan mental semasa norma baharu menyatakan bahawa kesihatan mental yang terjejas dapat mengakibatkan seseorang individu mengalami kesukaran untuk berfikir, membuat keputusan secara beremosi, mengalami gangguan tidur dan corak makanan serta menyebabkan pengabaian kesihatan dan penjagaan diri. Kehidupan seharian masyarakat pula telah berubah secara mendadak kerana wabak COVID-19, lalu memaksa setiap individu untuk tinggal di rumah dalam jangka masa yang lama. Perubahan ini telah menimbulkan reaksi risau, takut, tertekan dan keliru yang merupakan faktor kepada masalah kesihatan mental dan fizikal. Manakala dalam jurnal yang bertajuk Persepsi Pelajar terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Atas Talian dalam Era Pandemik COVID-19 mengatakan bahawa pembelajaran atas talian merupakan satu cabaran. Faktornya berpunca daripada masalah pengurusan emosi yang kurang stabil oleh pelajar apabila mereka perlu berhadapan dengan masalah capaian internet dan kesukaran dalam menyiapkan tugasan yang diberikan oleh para pensyarah. Hal ini telah memaksa mereka untuk membina sendiri kemahiran pembelajaran serta meninggalkan set pemikiran terdahulu. Kaedah pembelajaran atas talian pula dianggap sebagai satu keperluan kepada pelajar sebagai langkah pencegahan dalam menghadapi penularan wabak COVID-19. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Najihah binti Rosli. Saya akan menyambung kepada metodologi kajian. Bahagian ini akan membincangkan tentang kaedah kajian dengan lebih terperinci untuk mencapai objektif kajian. Tujuan metodologi ini untuk menghuraikan dan mendapatkan maklumat yang lebih tepat tentang kajian ini. Kami telah memilih kajian secara lapangan dengan mencari maklumat melalui artikel, akhbar maupun rujukan di internet.
Untuk mendapatkan data lapangan, kami telah menggunakan kaedah observasi iaitu soal selidik. Kaedah yang telah kami gunakan ialah borang soal selidik melalui Google Form berdasarkan tajuk kajian kami. Sebahagian besar daripada kajian ini, maklumat dapat didapati melalui borang soal selidik ini. Google Form dapat disebarkan melalui media sosial seperti aplikasi WhatsApp untuk memastikan borang soal selidik ini dapat dijawab dan tersebar luas. Kajian kami bersifat terbuka kepada pelbagai peringkat usia, jantina maupun jenis pengajian. Hal ini kerana pengguna teknologi zaman sekarang lebih digunakan kepada pelbagai jenis peringkat usia dan untuk mencari maklumat maupun menyebarkan maklumat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazim binti Zahid. Isi yang pertama, seramai 70 orang responden yang telah mengisi borang soal selidik yang telah kami sebarkan kepada orang ramai melalui aplikasi WhatsApp. Sumber data yang kami gunakan untuk menghasilkan kajian ini ialah surat khabar atas talian seperti artikel-artikel dalam berita harian online. Sudah pasti borang soal selidik yang kami sebarkan. Yang ketiga, rujukan internet. Yang keempat, jurnal atas talian. Setelah kami menerima semua data-data daripada responden, kami akan menganalisis data tersebut. Peratusan jawapan bagi setiap soalan yang diajukan dalam borang soal selidik iaitu Google Form telah dikira serta-merta. Oleh itu, kami tidak perlu untuk mengira secara manual. Terdapat 3 bahagian yang responden perlu jawab iaitu yang pertama bahagian A iaitu demografi. Yang kedua bahagian B, tahap pengetahuan pelajar terhadap isu kesihatan mental. Yang ketiga, cadangan, langkah dan penyelesaian. Kami menerima pandangan daripada orang ramai mengenai gangguan kesihatan mental pelajar sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Setelah data-data tersebut dikumpul, kami juga akan menganalisis data yang diperoleh supaya kami dapat menjejaki objektif kajian. Dan kami mengetahui hasil dapatan kajian mengenai kajian yang kami laksanakan ini. Soalan pertama yang kami ajukan ialah, pernahkah anda mengalami depresi sepanjang pembelajaran atas talian dijalankan pada musim pandemik ini? Kami telah mengumpul data dan seramai 70 responden telah mengisi Google Form ini. Hasil daripadanya ialah 70% menyatakan bahawa mereka menyatakan pernah mengalami depresi, manakala bakinya 30% menyatakan bahawa mereka tidak mengalami depresi. Majoriti daripada responden ini menyatakan bahawa mereka memang pernah mengalami depresi ini. Soalan kedua, apakah tahap depresi yang anda lalui sepanjang pembelajaran atas talian ini dijalankan? Sebanyak 57.1% daripada 70 responden menyatakan bahawa mereka mengalami kurang depresi. Maksud kurang depresi di sini iaitu mereka tidak mengalami sangat depresi dan juga tidak mengalami tiada depresi. Mereka berada di tengah-tengah tahap depresi ini. Nilai peratusan kedua yang tertinggi iaitu 34.3% daripada 70 responden ini menyatakan pula bahawa mereka mengalami sangat depresi. Walau bagaimanapun, nilai ini tidak terlalu membimbangkan untuk yang mengalami sangat depresi ini. Untuk nilai peratusan yang terakhir atau yang terendah iaitu sebanyak 8.6% menyatakan bahawa mereka mengalami kurang depresi. Dapat disimpulkan bahawa mereka yang mengalami depresi ini sangat tinggi, cuma berada di tahap yang berbeza-beza. Yang mengalami sangat depresi ini nilainya amat rendah dan majoritinya mengalami kurang depresi. Soalan ketiga, apakah yang anda akan lakukan untuk membantu individu tersebut atau kepada diri anda sendiri ketika mengalami masalah depresi? Sebanyak 61.4% daripada 70 responden menyatakan bahawa mereka akan meluahkan masalah depresi ini kepada rakan karib mereka sendiri.
Yang kedua, nilai peratusannya ialah 27.1% yang berada di tahap peratusan yang kedua tertinggi menyatakan bahawa mereka akan meluahkan masalah depresi ini kepada ahli keluarga mereka sahaja. Daripada nilai peratusan yang sama, iaitu sebanyak 5.8% menyatakan bahawa mereka akan meluahkan masalah depresi ini kepada kaunselor dan rujuk pada pakar kesihatan. Majoriti daripada responden ini menyatakan bahawa mereka akan meluahkan masalah mereka ini kepada rakan karib mereka. Seterusnya, soalan yang keempat ialah, apakah punca yang menyebabkan seseorang itu mengalami depresi semasa pembelajaran atas talian? Daripada catapan tersebut, kita dapat lihat bahawa majoriti responden iaitu sebanyak 62.9% telah memilih tugasan yang banyak menjadi punca kepada mereka mengalami masalah depresi. Pilihan kedua yang dipilih oleh responden iaitu sebanyak 20% ialah masalah capaian internet dan 11.4% memilih keluarga yang menjadi punca kepada mereka boleh mengalami depresi. Jadi, kesimpulan yang dapat dibuat daripada soalan ini ialah tugasan yang banyak menjadi punca utama kepada seseorang itu boleh mengalami depresi. Soalan yang kelima ialah, pernahkah anda rasa untuk menyerah kalah atau give up dalam pembelajaran ketika dilaksanakan di atas talian? Daripada catapan tersebut, kita dapat lihat bahawa majoriti responden iaitu sebanyak 77.1% atau seramai 54 orang menyatakan bahawa mereka pernah terfikir untuk menyerah kalah daripada terus belajar. Hal ini menunjukkan bahawa pembelajaran di atas talian memberikan impak yang negatif kepada pelajar dan mengakibatkan mereka mudah berputus asa daripada terus belajar. Soalan yang seterusnya ialah, di antara pembelajaran di atas talian dan pembelajaran secara bersemuka, yang manakah lebih memberi kesan yang positif terhadap pembelajaran anda? Kita dapat lihat bahawa pembelajaran secara bersemuka menjadi pilihan yang utama iaitu melebihi daripada separuh catapan tersebut. Majoriti responden sebanyak 91.4% memilih pembelajaran secara bersemuka kerana ia dapat memberikan kesan positif terhadap pembelajaran mereka. Kesimpulannya, pembelajaran secara bersemuka dapat memudahkan seseorang itu memahami pelajaran mereka dengan lebih baik dan mereka dapat berkomunikasi secara dua hala. Soalan yang terakhir ialah, apakah cara yang terbaik untuk mengelakkan depresi ketika pembelajaran atas talian dilaksanakan? Berikut merupakan cadangan yang diberikan oleh responden. Kebanyakan cadangan yang diberikan oleh responden ialah memperbanyakkan diri melakukan aktiviti yang berfaedah dan disukai untuk menghiburkan diri sendiri. Selain itu, terdapat beberapa responden yang mencadangkan untuk berehat dan mendapatkan tidur yang secukupnya. Di samping itu, bersukan juga turut termasuk dalam cadangan yang diberikan oleh para responden. Jadi, kesimpulan yang dapat dibuat daripada cadangan yang diberikan oleh para responden ialah, kita perlulah melakukan aktiviti yang berfaedah dan yang disukai supaya dapat membantu dalam mengelakkan diri daripada mengalami masalah depresi. Assalamualaikum dan hai, saya Nur Sarah binti Muhammad Zaidi, nombor metri AA200419. Saya akan membentangkan kesimpulan. Kesimpulannya, wabak COVID-19 telah memberi kesan yang sangat besar kepada sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan dan pendidikan negara. Bahkan memberi impak pada kesihatan mental, Malaysia menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Oleh itu, ianya berpotensi untuk menjejaskan kesihatan mental individu terlibat sama ada individu yang menjalani tempoh PKP dengan tinggal berseorangan ataupun berkeluarga susulan dari tekanan psikologi yang meliputi rasa takut, cemas, tertekan, bimbang dan murung. Oleh itu, objektif kajian ini menumpukan kepada mengenal pasti tahap kesihatan mental terhadap pelajar universiti semasa pembelajaran atas talian berlangsung dan menghuraikan cara-cara untuk mengatasi masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh para pelajar. Kajian ini menggunakan metod kajian secara lapangan. Akhir sekali, pengajaran dan pembelajaran secara atas talian perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi memastikan tumpuan untuk belajar tidak terjejas walaupun pelbagai cabaran bakal dihadapi di masa akan datang. Sekian, terima kasih.